إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ له إلهي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah kita bersama-sama pada malam ini pada bab yang ke-6, iaitu menceritakan tentang anak-anak baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi ada berapa orang? Kan masa kecil-kecil tu kita pun duk nyanyilah anak-anak Nabi ada 7 orang. Macam tu kan lagu dia. 3 lelaki, 4 perempuan. Iaitu Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Ini merupakan, iaitu kita panggil anak-anak Nabi, dan yang paling kita banyak ketahui tentang anak-anak Nabi ini tentulah Fatimah Az-Zahra, yang memang dikenali dengan sifat tawaduknya, sifat pemalunya, sifat kelembutannya. Banyak yang diceritakan ataupun banyak kitab-kitab yang membawa tentang Fatimah Az-Zahra. Maka kita tengok anak dia yang pertama Al-Qasim bin Muhammad. Namun sebenarnya Al-Qasim ini bin Muhammad. Nabi Muhammad juga dulu pernah digelar sebagai Abu Qasim, iaitu bapa Qasim lah. Al-Qasim dilahirkan sebelum kenabian Nabi kita SAW dan wafat ketika umurnya 2 tahun. Kalau kita tengok cerita Qasim ni ada orang yang mengatakan pada hari ini, dan alhamdulillah telah difatwakan seleweng dan sesat, yang sedang berleluasa, yang dia mengatakan bahawa dialah Al-Qasim yang akan lahir pada akhir zaman ini, dengan dia bermimpi dengan baginda Nabi kita, bertemu baginda Nabi ini melebihi daripada 300 kali sepanjang hidupnya. Tetapi dia ajarannya itu juga telah sampai kepada Malaysia, khususnya di Lembah Klang. Maka ramailah pengikut-pengikut Al-Qasim ni, dan alhamdulillah ala kulli hal Allah itu telah selamatkan kita semua ini dengan pejabat-pejabat fatwa telah memfatwakan bahawa ajaran dia ini menyeleweng dan juga sesat. Harap-harap di antara kita ni tak adalah duk ikut Al-Qasim ni. Adalah sikit-sikit yang saya boleh cerita bagaimana dia punya penceritaan. Kadang-kadang dia terlalu mengangkat tentang diri kita ini sehingga kita ni bila, macam mana nak cakap, bila kita berzikir itu terkeluar cahaya.
Bila berzikirnya itu akan keluarnya cahaya-cahaya yang dipanggil, cahaya itu adalah membayangi akan malaikat. Cahaya itu yang dipanggil sebagai yang membayangi tentang baginda Nabi kita. Tanda redha dan restunya terhadap zikrullah kita. Itulah. Cuma bila kita dah belajar dalam inspirasi, kita tahu cahaya itu tidak boleh disamai dengan Nabi Muhammad. Hatta pun buat Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh sekali kita nak menyamai dengan malaikat. Sebab itulah kita ni kena tahu akidah yang benar. Maknanya bila dia cakap zikir-zikir ni ada api-api. Percikan-percikan api itu dia menyamai api itu sama dengan, iaitu dia kata inilah malaikat akan hadir bersama-sama dengan kita untuk berzikir. Maka mereka yang mengejar makam-makam ni terpedaya dan terpesona lah dengan cerita-cerita ini. Dan yang kedua adalah Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya hasil perkongsian dengan Khadijah binti Huwailid. Dia merupakan anak pertama baginda Rasulullah yang paling tua, dan Zainab lahir pada umur baginda Nabi kita 30 tahun. Maka Zainab ini berkahwin dengan sepupunya Abi Al-Hash bin Al-Rabi, merupakan anak pertama Rasulullah yang paling awal berkahwin. Maka dia memeluk Islam detik kerasulan bapanya, tetapi suaminya masih belum memeluk Islam. Maka beliau mengikut bapanya berhijrah ke Madinah dan terpaksa berpisah dengan suaminya. Suaminya telah memeluk Islam dan berhijrah kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menyerahkan semula anaknya Zainab kepada Abi Al-Hash dan seterusnya menikah semula dengan akad serta mahar yang baru setelah suaminya menerima Islam ketika sama-sama berhijrah kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Amru bin Shu'aib daripada bapanya kepada datuknya. Maka kita tengok betapa mereka ini patuh kepada ajaran Nabi, dah kahwin pun cerai. Dan akhirnya setelah memeluk Islam, barulah dia kahwin semula dengan mahar yang baru. Maka dia berpisah selama 6 tahun sebelum dia dinikahkan semula. Seterusnya adalah Ruqayyah binti Muhammad, lahir setelah Rasulullah SAW mengahwini ibunya 8 tahun. Dan ketika baginda kita berusia 33 tahun. Tapi Ruqayyah ini telah ditunangkan dengan Asbah bin Abi Lahab semasa zaman jahiliah dan seterusnya bernikah. Kemudian diceraikan dalam keadaan suci tanpa disetubuhi kerana turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Masad yang berbunyi, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Maka bapanya Abu Lahab memaksa anaknya menceraikan puteri Rasulullah SAW kerana kebencian yang amat sangat terhadap baginda Nabi kita. Kemudian Ruqayyah berkahwin dengan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni adalah antara sahabat Nabi yang kaya. Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Maka ketika Ruqayyah sakit, Rasulullah SAW mengizinkan suami dia Saidina Uthman radhiyallahu anhu untuk tidak pergi ke peperangan Badar kerana isterinya dalam keadaan tenat, dan inilah yang dinamakan ruqsah, iaitu kelonggaran apabila dalam keadaan darurat. Ruqayyah wafat pada tahun kedua Hijrah. Ruqsah ini kadang-kadang kita boleh ambil. Yang kita kata ruqsah untuk menyelamatkan kita apabila ada sesuatu tuntutan, yang kita gunakan apabila berlaku dalam keadaan darurat. Ini dipanggil ruqsah. Ustazah, Ruqayyah mak dia siapa? Ruqayyah, kalau tak silap saya, sebab dia hanya ada anak dengan Siti Khadijah je kan? Zainab kan? Ruqayyah anak dengan siapa? Saya rasa dengan kat dalam buku ni tak ada. Kalau tak silap saya dengan Siti Khadijah. Khadijah juga? Khadijah dia dapat berapa orang anak? Berapa hati? Baru semalam ada baca je. Nanti saya dah berkonfirm balik. Takut salah. Tak apa. Nanti. Ya. Anak Nabi ada 7 orang, tapi kalau semua dengan Khadijah 7 orang lah tak? Kalau ikutkan. Sebab
Kalau ikut saya ingat nyanyi itu je lah, Hmm. anak-anak Nabi ada 7 orang, Tapi Yang 3 lelaki, 4 dia perempuan. kahwin dengan Khadijah ya? Oh, Ya. dengan Khadijah juga Dia dengan Khadijah je. Kalau tak silap saya yang dia ada anak. Yang selebihnya anak tiri. Khadijah, Tapi semua anak Khadijah lah kot. Allahualam. Termasuk selebihnya Yang lebih anak tiri. tua. Anak tiri. Tetapi isterinya yang betul-betul adalah anak dara hanya Aisyah radhiyallahu anhu. Hatta Siti Khadijah ini juga adalah janda. 7 orang tu memang anak. Kalau ikutkan dalam hadis 7 orang itu adalah anak daripada Siti Khadijah. Nanti kita tengok. Alright. Okay. Ummul Kalsum binti Muhammad berkahwin dengan saudaranya Usmah bin Abi Lahab iaitu Utaibah bin Abi Lahab. Sepupu beliau sendiri tetapi diceraikan dalam keadaan suci tanpa disetubuhi ketika mana turun ayat Allah yang sama juga. Maka akhirnya ini umur tadi kan kita cerita dia berkahwin dengan Uthman bin Affan. Maka kalau kita Ruqayyah Ummul Kalsum. Ummul Kalsum pula. Nombor 4 ya Ummul Kalsum. Ummul Kalsum nombor 4. Ruqayyah yang kahwin dengan Uthman. Ruqayyah kahwin dengan Uthman tetapi yang ni pun dia kahwin dengan Uthman. Kita tengok cerita dia. Ummul Kalsum berkahwin dengan Uthman bin Affan setelah kematian kakaknya. Yes. Lepas Ruqayyah mati pada Ramadan tahun kedua Hijrah, Ummul Kalsum wafat pada Syakban tahun ke-9 Hijrah setelah menderita kesakitan. Yes. Kalau kita tengok mereka ini diceraikan dalam keadaan suci tanpa disetubuhi ni, dia ada cerita pasal mahar ataupun diceritakan tentang kita panggil mas kahwin. Mas kahwin itu terpaksa diserahkan di atas kedua-dua pihak punya perjanjian supaya tidak berlaku penindasan. Dia ada cerita tentang mas kahwin ataupun mahar perkahwinan. Seterusnya, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Az-Zahra kerana mengambil gelaran ibu bapanya iaitu Aminah bin Abdul Wahab. Maknanya Fatimah ni anak kepada ataupun kalau kita tengok Aminah mak dia gelaran ibu kepada bapanya iaitu nenek dia Aminah bin Abdul Wahab. Terdapat 2 pendapat. Kita tengok. Pertama mengatakan bahawa beliau dilahirkan beberapa tahun selepas kenabian bapanya. Dan pendapat kedua mengatakan beliau dilahirkan selepas setahun kenabian bapanya. Namun pendapat yang pertama yang paling kuat iaitu ketika pembinaan semula Kaabah. Maka beliau lahir ketika orang sibuk membina semula Kaabah. Umur beliau lebih tua 5 tahun daripada Sayyidina Aisyah berkahwin dengan Sayyidina Ali dan beliau wafat 2 bulan setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Fatimah Az-Zahra inilah yang paling banyak. Penuh dengan sifat malunya, penuh dengan tawaduknya, penuh dengan kesantunannya. Seterusnya Abdullah bin Muhammad lahir setelah kerasulan bapanya. Dia sering dipanggil At-Tayyib yang baik ataupun Al-Tahir yang bersih. Abdullah wafat waktu kecil lagi. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Madinah pada tahun 8 Hijrah dan wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Beliau adalah anak hasil perkongsian dengan Maria Al-Qibtiyah iaitu isteri di kalangan hamba. Satu-satunya anak selain daripada Siti Khadijah. Betul lah tadi yang lain tu semua Siti Khadijah punya anak. Kecuali Ibrahim bin Muhammad. Maka Ibrahim wafat ketika berusia 18 bulan dan ada riwayat yang mengatakan beliau wafat sebelum berpisah dengan susu. Ni ada beberapa khilaf pendapat. Ibrahim membuskan nafas terakhir di pangkuan ayahnya. Berlakunya apabila Ibrahim ni pergi meninggal dunia, ketika ini Rasulullah sangat sedih. Ada peristiwa dia. Kita tengok anak tiri baginda Rasulullah. Hind bin Abi Khalaf adalah putera Khadijah, merupakan anak tiri Rasulullah daripada suami yang terdahulu, Abu Khalah. Menurut dalam kitab Rauful Anf karangan Iman Ash-Shuhaili muka surat 216 menyebut bahawa sebelum berkahwin dengan Abi Khalaf, Khadijah pernah berkahwin dengan Atiq, maka mendapat anak yang pertama, Abdul Manaf bin Atiq dan Hind bin Atiq. Bila dia kahwin dengan Khalah, dia ada Hind bin Abi.
Kemudian anak angkat Rasulullah Zaid bin Harithah yang paling disayangi oleh Rasulullah dan dia juga menyayangi Rasulullah. Beliau sebenarnya seorang kanak-kanak yang telah diculik oleh kaum musyrikin Quraisy ketika ibunya sedang menziarahi kaum keluarga di Bani Ma'an. Kemudian Zaid ini dijual di Mekah lalu dibeli oleh Hakim bin Hizam, anak saudara Khadijah. Hakim menyerahkan Zaid kepada ibu saudaranya supaya dapat membantu Rasulullah SAW dalam kerja-kerja harian. Beliau sangat dicintai Rasulullah SAW kerana lemah lembutnya, lalu diambil anak angkat dan masyhurlah nama Zaid ketika itu. Yang dengan masyhurnya nama dia Zaid bin Harithah disebabkan dia jadi anak angkat kepada baginda Nabi, terus dia tukar Zaid bin Muhammad. Akhirnya Allah turunkan satu ayat dari surah Al-Ahzab yang membawa maksud Muhammad bukanlah bapa dari seorang lelaki di kalangan kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Maka akhirnya, ini tuntutan macam mana Allah mengajar kita daripada untuk cara-cara mengambil anak angkat. Ramai kan orang tukar, dia ambil anak angkat daripada kecil, lalah dia tukar jadi nama bapa angkat dia. Maka peristiwa yang berlaku kepada Zaid bin Harithah ni telah dilakukan oleh baginda Nabi bukan kerana menunjukkan dia banyak salah ataupun khilaf, tetapi untuk mengajar kita hari ini. Maknanya ada peristiwa berlaku, barulah Allah akan turunkan ayat. Maka di situlah Rasulullah kembalikan namanya Zaid bin Harithah. Maka jelaslah kat sini bila Allah turunkan ayat Ahzab ini menceritakan bagaimanakah dia punya peraturan SOP apabila mengambil anak angkat. Walaupun daripada kecil kan, kita ambil lahir-lahir dia, kita ambil, kemudian kita pun cukup seronok letak nama suami kita. Ini paling bahaya khususnya apabila anak angkat kita itu adalah perempuan. Sebab dia nak cari wali. Takut nanti terlepas pandang ataupun bila dah berumur bertambah, contohnya anak dah matang 25 tahun, barulah mengetahui hakikatnya dah nak kahwin, rupanya kena pakai wali hakim. Mesti anak tanya kenapa kena pakai wali hakim. Kan? Maka inilah yang kita cuba elakkan. Kadang-kadang berlakulah, ini memang benar-benar berlaku. Kepincangan-kepincangan yang berlaku apabila anak tersebut akhirnya mengetahui bahawa dia anak angkat. Maka begitulah Allah itu mengajar kita melalui peristiwa baginda Nabi kita. Maka kita tengok cucu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Al-Hash, yang merupakan putera Zainab binti Muhammad. Ia pernah menaiki unta bersama dengan Rasulullah ketika penaklukan Mekah. Ali meninggal ketika hampir balik. Maknanya cucu Rasulullah ni pun dia tak lama hidupnya. Nak sampai akhir balik, meninggal. Kemudian cucunya Umamah adalah puteri Zainab juga. Ketika kecil, Umamah sering diajak oleh Nabi kita untuk solat di dalam masjid dan beliau pernah solat dengan mendukung cucunya ini. Inilah kalau kita tengok peristiwa ataupun bagaimana Allah mengajar kita. Apa yang Nabi buat, kita ikut hari ni. Siapa ada anak kecil, kan susah nak solat, boleh dukung tau. Hatta perempuan. Inilah daripada peristiwa ini. Sebab Nabi buat, kita boleh ikut. Kadang-kadang kita kata, oh susahlah nak solat, anak menangis, takut anak pergi dapur main api ke kan, anak pula baru nak merangkak. So macam mana kita nak solat? Kita boleh dukung anak kita. Kemudian kita boleh letak dia, kemudian kita boleh ambil dan dukung kembali. Inilah cerita tentang bagaimanakah tuntutan yang boleh dibenarkan apabila kita nak mendukung anak. Yahya bin Abi Al-Hash, Muhammad bin Abi Al-Hash. Ini adalah anak daripada Zainab, cucu dia lah. Maknanya cucu Nabi melalui Zainab ada 4 orang. Kemudian anak daripada Fatimah Az-Zahra, Hasan bin Ali bin Abi Talib, adalah putera Fatimah bin Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Talib. Lahir pada tahun 3 Hijrah dan wafat pada tahun 49 Hijrah. Kemudian cucunya yang kedua, Husain. Cerita Hasan dan Husain. Ni ada tentang cucu Nabi ni, Hasan dan Husain ni kita tak boleh nak cerita secara dalamnya. Kerana berlakulah kepincangan juga di sini. Di situlah keluarnya, iaitu kadang-kadang kita tengok ratib-ratib Al-Harad
Ratib-ratib ini dikeluarkan. Ruqayyah binti Ali, kemudian Ummu Kalsum binti Ali yang merupakan anak kepada Ali bin Abi Thalib. Zainab binti Ali. Anak daripada Ruqayyah adalah Abdullah bin Usman bin Affan. Cucu Usman bin Affan lah. Maknanya kalau ikut daripada buku ini 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sahaja cucu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita masuk bab yang ke-7, orang-orang di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur adalah digelar sebagai Khulafah Ar-Rasyidin. Maka sebenarnya dalam kita punya konteks ahli sunnah wal jamaah, kita akan ikut kepada 4 perkara. Pertama, Al-Quran dan hadis. Ketiga adalah Khalifah Ar-Rasyidin. Kitab-kitab daripada Khalifah Ar-Rasyidin, iaitu para sahabat Nabi. Dan yang keempat, kita ikut kepada qiyas ataupun qisas. Kadang-kadang kita selalu dengar apa-apa balik Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ini ada, kadang-kadang kita kena tengok dia pegang 2 je. Mana pergi Khalifah Ar-Rasyidin? Dia tak ikut. Mana perginya qisas? Dia tak ikut. Maka sebenarnya dia tak ikut Nabi. Sebab Nabi ini diteruskan dengan perjuangan Khalifah Ar-Rasyidin. Kemudian Nabi, apa yang Nabi kadang-kadang tak buat, tetapi Nabi ajar. Untuk Nabi berikan kepada kita antara yang dipanggil sebagai qisas. Tapi mereka ni tolak habis. Ni yang kita risau. Maka pegangan-pegangan ahli sunnah wal jamaah dia pegang kepada 4 untuk dijadikan sumber rujuk. Okey. Siapakah Khalifah Ar-Rasyidin itu? Pertama, Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sayap kanan Nabi Muhammad kita. Yang kedua adalah Saidina Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Saidina Ali bin Abi Thalib. Ini dipanggil 4 Khalifah Ar-Rasyidin yang betul-betul rapat dengan baginda Nabi. Di sinilah kalau kita tengok belah kanan orang panggil Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan saudagar yang paling kaya, dan apabila Nabi kita naik di atas mimbar, dia naik atas mimbar, dia kata apa? Untuk tuntutan mengeluarkan iaitu harta-harta demi perjalanan dakwah, Nabi pun naik. Nabi mengisytiharkan yang dipanggil sebagai jihad harta untuk kita lakukan peperangan, ataupun ketika itu akan kita nak bantu melepaskan hamba-hamba sahaya, memberi makan kepada orang-orang di keliling kampung. Sebab mereka sangat susah kan. Kita hari ni bagi-bagi orang makan, kita nak gambar tak? Nak bergambar, kalau boleh nak bagi atas tangan dia. Tapi mereka ini, mereka memberi makanan-makanan kepada penduduk kampung. Maknanya buka dia pintu pagi-pagi tu dah ada gandum depan rumah. Tak tahu siapa yang bagi. Sampai tahap macam tu. Dan mereka membebaskan hamba-hamba sahaya. Itu perjuangan Nabi. Maka bila dia naik di atas mimbar itu, datanglah, dia kata, okey, baliklah mereka ni semua, dan akhirnya mereka akan bertemu dengan Nabi untuk menyerahkan harta-harta dalam jalan dakwah. Ketika itu Umar ni dia seronok lah. Dia kata, kali ni confirm aku akan beat kepada Abu Bakar Siddiq dengan aku memberikan separuh daripada harta aku ke jalan dakwah. Biasalah kita kan kadang-kadang rasa macam, biar aku bagi lebih lah. Sebab selalunya dia je bagi lebih. Kali ni aku nak bagi lebih. Akhirnya dia pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, aku memberikan separuh daripada harta aku pada jalan dakwah. Kemudian dia pun diam. Rasa ada bangga sikit lah. Mesti aku lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi rupanya sangkaan dia meleset apabila Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq kata, ya Rasulullah, aku memberi seluruh hartaku pada jalanmu, ya Rasulullah. Tidak ada satu pun yang ku tinggalkan untuk diriku. Sehingga Rasulullah ni cakap apa? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak-anak kau? Sampai macam tu. Punyalah dia untuk memberi. Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, cukuplah dirimu dan Allah buat mereka. Maka kita tengok perjuangan para Nabi, kenapa Islam itu tersebar luas sehingga saat hari ini adalah orang yang belakang, yang sentiasa memberi dan membantu. Di samping isterinya yang tercinta iaitu Siti Khadijah.
yang memberikan seluruh harta pada jalan dakwah. Nampak Umar dia rasa ingatkan dia kan, tapi rupanya sangkaannya meleset apabila dia tengok kecintaan Abu Bakar As-Siddiq lebih daripada dia. Maka Umar ni garang. Dia tahu, sebab tu dia panggil sayap kanan dan sayap kiri. Ada ulama yang cerita macam mana boleh cerita sayap kanan dan kiri ni apabila Rasulullah SAW berqiyamul lail ataupun solat malam ketika itu dia tahu kalau belah kanan ni confirm Abu Bakar. Yang solat belah kiri Umar Al-Khattab. Maka ada beberapa kepincangan masalah musyakkah yang kadang-kadang diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bila tak boleh settle, dia akan hantar pada Umar. Hantar je pada Umar, siap lah. Tak ada negotiable lah maksudnya. Sebab Umar akan cakap, apa yang Nabi cakap pada kau? Ada satu peristiwa itu, berlakulah pertingkalikan di antara seorang sahabat ni dengan seorang sahabat ni. Dia bergaduh. Kemudian dia tanya, diorang ni dulu diorang menjadikan Nabi kita ni sumber rujuk. Ada masalah rumah tangga pun jumpa Nabi. Ada masalah kena tipu jumpa Nabi. Gaduh dengan bini jumpa Nabi. Sampai macam tu. Hebatnya diorang ni. Gaduh dengan bini pun jumpa Nabi. Bini ada masalah dengan suami jumpa Nabi. Seorang isteri dia datang jumpa Nabi, dia cakap, wahai Nabi, suamiku ni kuat ibadah tapi bakhil. Dia kata kan, apa yang perlu aku buat? Boleh tak aku ambil duit dia sikit? Dia kata kan, ibarat mencuri. Kalau kita hukum dia tak boleh. Tapi Rasulullah jawab apa? Kau balik dulu, dia kata. Maka dia pun tengok perangai lelaki dia ni kan. Kemudian dia kata, datanglah dia kata, kau bolehlah ambil duit lelaki kau, tapi sekadar yang kau nak guna. Macam tu lah. Hebatnya kita hari ni dah tak boleh macam tu. Gaduh lelaki nak cerita dengan siapa tak. Maka ada dua orang sahabat ni dia bergaduh. Gaduh dia jumpa Nabi. Yang A kata A, yang B kata B. Rasulullah SAW dia kata, kau berdamailah berdua, dia kata. Kan. Kemudian kau pergi balik, berdamailah, bertolak ansurlah kau. Dia kata. Maka dia bertelingkah dua orang, dia balik. Kemudian datang lagi. Dia kata, yang A ni tak boleh terima. Yang B ni dah mengalah. Macam itulah cerita dia. Tak mau juga terima. Tak mau juga berbaik. Tak mau juga harmoni. Kemudian Rasulullah cakap apa? Wahai kalian berdua, pergilah jumpa Umar. Dia kata kan. Kemudian, dia ni excited lah dengan harapan Umar boleh settlekan masalah ni. Mereka pun pergi jumpa Umar. Jumpa Umar, kemudian Umar tanya, kenapa kalian jumpa dengan aku? Nabi suruh, dia kata. Kenapa Nabi suruh? Dia pun cerita dundang. Apa Nabi cakap? Nabi suruh kami bertolak ansur. Sedangkan A ni cerita A, B cerita B. Yang B ni nak bertolak ansur, yang A ni pun tak boleh nak terima. Ibarat macam itulah dia bertelingkah. Akhirnya Umar kata apa? Umar tak ada kata apa-apa. Dia angkat pedang, dia pancung kedua-dua kepala. Makanya nak cerita daripada sini, bahawa kalau kau tak mau dengar cakap Nabi, apatah lagi kau nak dengar cakap aku ataupun Umar. Maksudnya, kalau Nabi cakap pun kau tak mau ikut, ini hukumannya. Sebab Umar ni jenis bukan banyak cakap. Abu Bakar ni dia ada lembut sikit. Abu Bakar As-Siddiq ni. Kalau Umar Al-Khattab kita pun tahu bagaimanakah peristiwa dia memeluk Islam. Dia datang nak bunuh Nabi. Kan? Ketika dia dengar adik dia tu baca Quran, dia pun pergi. Pagi-pagi main sini, aku memang tak sabar nak bunuh Nabi. Yang dipanggil Umar ni adalah singa kepada keadaan ataupun singa agama. Maka dia pun pergi, dia dengar. Adik dia mengaji kan. Adik dia mengaji ketika itu dia kata, apa yang dia kata? Kau ulang balik. Dia kata, aku nak pergi jumpa, nak bunuh Muhammad. Kau tunjukkan aku mana Muhammad tu. Dia kata, boleh tak aku nak baca? Dia kata, mushaf ataupun Quran. Maka adik dia baca. Adik dia baca surah Taha. Sebab itu ada ulama yang mengatakan Taha ini adalah surah ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika itulah lunturnya hati Umar. Maka dia pun pergi jumpa Rasulullah. Dia ingat ni Umar pun datang dengan bawa pedang dia kan. Umar ni badan dia besar. Kalau dia lalu kan, iblis pun tak mau lalu tau. Dia adalah orang yang pergi lempang singa. Bayangkan, bukan pergi lempang nyamuk tau, lempang singa. Saya harap dekat dalam jemaah saya tak ada lah orang macam tu. Tak kira lah sayap kanan ke kiri kan. Tiba-tiba dia lempang lah orang kan. Maksudnya tak nak lah macam tu. Maka Umar ni dia kalau berjalan, dia seret dia punya pedang.
Ada yang mengatakan berat pedang Umar ni 100 kilo lebih. Dia bukan angkat. Jauh sekali dia nak letak dekat pinggang dia, tetapi dia serik. Maka dia pun datang jumpa Nabi. Masa tu Nabi tengah bersama dengan para sahabat. Bila sampai dia tengok muka Nabi, maka para sahabat dah mula nak berdiri. Sahabat dah berdiri dah. Sahabat dah mula pegang pedang. Tapi Nabi kata, Nabi angkat tangan tanda tunggu. Maka ketika itulah dia kata, wahai Muhammad, dia kata, sesungguhnya engkaulah Rasul pembawa agama. Di situlah dia mengangkat syahadah dan dia menangis memeluk Nabi. Menunjukkan hidayah itu milik Allah. Bila Umar dia masuk Islam, ketika itulah strategi, iaitu strategi menyebarkan Islam tu semakin meluas. Semakin hebat. Sebab ada singa kota Mekah ni dah mula masuk dalam agama Islam. Maka protection daripada baginda Nabi kita ni dah semakin utuh. Ini strategi bagaimanakah Islam itu tersebar. Salah satu melalui perdagangan. Yang keduanya melalui perkahwinan. Perkahwinan dengan hamba-hamba sahaya. Apabila kalah perang dia orang akan berkahwin. Berkahwin ni bukanlah kerana nafsu. Bukanlah bermaksud nak ijma' semata. Tidak. Tetapi perkahwinan ini contohnya baginda Nabi kita pernah dikahwinkan dengan seorang anak perempuan ketua Quraisy. Maka sebab bila dalam peperangan itu mereka kalah, dia akan jadi macam ni tau. Harta rampasan akan dirampas. Itu satu. Anak bini pun akan dirampas. Maka kalau Islam menang, pergi pada Islam lah. Maka mereka akan buat pembahagian. Okey, yang ni akan pergi pada Abu Bakar, yang ini akan pergi Ali bin Abi Thalib. Masing-masing akan dapat hamba. Hamba ni bukan bermaksud menghambakan, tidak, membantu perjuangan. Sebab diorang ni akan pergi berperang. Sehinggalah anak kepada ketua Quraisy ni jatuh, kalau tak silap saya, di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Berlakulah sedikit kepincangan di situ. Dan akhirnya Abu Bakar kata, aku tak layak, bagilah pada baginda Nabi. Maka Nabi pun mengahwini. Kahwin ni bukan kata nak ijma' dia, tidak. Bukanlah nak bersetubuh, tak. Demi untuk menyelamatkan. Kesan daripada perkahwinan Nabi bersama dengan anak ketua Quraisy ni menyebabkan anak ketua Quraisy ni disegani. Ramai orang Quraisy memeluk Islam di atas kemuliaan yang ada pada anak Quraisy ni tadi. Macam orang yang disegani lah. Maksudnya macam tu. Sebab ketika itu anak Quraisy ni dia kata, aku tak nak menjadi hamba kepada sesiapa pun. Tolonglah, dia kata. Maka ketika itulah strategi menebarnya Islam. Tu kita kena faham. Tapi kita ni tak payahlah nak contoh kan, imam-imam kita ke nak sebar Islam kahwin lebih pada 4 tu ngarut dah tu. Masa zaman Nabi begitu. Masa zaman kita ni dah tak ada dah lebih mudah. Pertama perdagangan, yang kedua adalah bentuk macam ni. Inilah yang diceritakan tentang bagaimanakah mereka ini manis ni. Sebab tu bila ketika mana baginda wafat, Rasulullah wafat, masa tu dia tanya. Kemudian dia cakap apa? Kejap Okey. Masa Nabi kita wafat, akan jatuhlah kepada Abu Bakar Siddiq. Betul tak? Tu tak ada masalah lah. Maknanya memang confirm lah Abu Bakar. Orang semua okey. Tapi ketika Abu Bakar ini dah mulai lemah dan dah tahu dah sampainya masanya untuk menemui kematian, ketika itulah orang-orang Islam ni dah mula takut. Dia kata, habislah kami ni. Dia kata, kalau Umar memerintah aku tak tahulah jadi apa. Mahu semua orang kena bunuh. Sehinggalah perbualan-perbualan itu didengari oleh Umar Al-Khattab. Kan, bahawa dia sangat garam. Maka ketika itu akhirnya Umar kata, ya Allah, aku pun dah mula risau. Dia kata, apa akan jadi? Takut akan berlaku perpecahan ni. Abu Bakar As-Siddiq tak ada. Sebab Umar jugalah yang tak boleh terima akan kewafatan Nabi. Kan Umar kata, kalau siapa kat sini yang kata Nabi kita ni wafat, aku akan pancung kepala dia. Tetapi siapa yang settlekan masalah tu? Apabila datangnya Abu Bakar As-Siddiq untuk dia jumpa baginda Rasul, kemudian dia mengesahkan akan kematian Nabi. Tapi masa tu Umar bertegas. Tapi Abu Bakar As-Siddiq jawab,
sesungguhnya dia kata Muhammad telah pergi, yang kekal itu hanya Allah. Barulah kat situ Umar terduduk, lalu Umar menangis sebab dia tak boleh terima. Betapa Umar ni tegah garang. Sampailah apabila dia dengar benda tu kan, maka akhirnya dia duduk merenung. Di situlah dia mula belajar akan bertolak ansur dengan kelembutan. Masa zaman apabila nak perpindahan daripada Abu Bakar As-Siddiq pindah kepada Umar Al-Khattab. Ini peristiwa antara yang dipanggil Khalifah Ar-Rashidin. 4 yang dipanggil, iaitu Uthman bin Affan, kita semua tahu. Tapi tak banyak juga cerita tentang Uthman bin Affan, melainkan Uthman bin Affan ini dia banyak dikaitkan dengan Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini pun kita tahulah antara banyak pemegang perawi-perawi hadis. Dan seterusnya dia ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umar ini sebagai duta orang Islam ketika perjanjian Aqabah. Tetapi Mus'ab ni dia syahid pada peperangan Uhud. Lepas peperangan Uhud, mula perang Badar. Lepas tu perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud ni yang jatuh teruk kita ni. Kan? Dan seterusnya dengan dia ditulis menjadi pendakwah dan orang mengislamkan ramai penduduk Madinah di awal kedatangan Islam, iaitu Mus'ab bin Umair. Kemudian siapa tak kenal Salman Al-Farisi, sahabat yang mengajar baginda Nabi kita dalam taktik peperangan dan menggali parit yang dikehendaki ataupun dikenali ketika perang Khandaq. Salman Al-Farisi, dia pemegang strategi peperangan. Di situlah kita memerlukan jemaah sebenarnya. Dalam kehidupan kita, kita memerlukan sahabat sebab kita bukan seorang tu boleh tahu semua. Tak. Dia ni kepakaran dia bab ni. Maka kita akan rujuk kepada dia. Okey, yang ini kepakaran dia bab begini. Kita akan rujuk. Maka Rasulullah ini hanya berdakwah. Yang mengajak orang masuk Islam, Mus'ab. Yang paling ramai. Taktik peperangan Salman Al-Farisi. Nak settlekan masalah besar-besar, Umar Al-Khattab. Maksudnya mereka saling memerlukan di antara satu yang lain. Kemudian Abu Zar bin Ghifari yang hidupnya sederhana dan merupakan perawi hadis baginda Nabi. Seterusnya, ni semestinya ramai orang kenal, Bilal bin Rabah. Ni tukang azan ni kerja dia. Tak payah buat kerja lain. Kerja dia azan je sampai baginda Nabi kita wafat dia tak nak azan. Ni cerita dia. Sampai Nabi wafat dia tak nak. Dia kata aku tidak boleh. Sehinggalah mereka sahabat kata kalaulah Nabi hidup pasti Nabi sedih. Tapi dia kata aku tak boleh. Kecuali apabila cucunya itu minta memerintahkan. Barulah dia pergi naik azan dalam keadaan yang dia menangis teresak-esak. Kerana tidak tahan dengan Nabi. Sebab Bilal bin Rabah ni yang kejut Nabi pagi-pagi. Untuk solat subuh. Contoh Nabi lepas dia qiyam. Kan dia tidur. Dia tidur seketika. Itu tuntutan lepas qiyam tidur. Tapi Bilal lah yang akan kejut Nabi untuk azan. Bukan kejut, minta izin sebenarnya. Itu cerita antara baiknya Bilal bin Rabah sehinggalah baginda Nabi kita dengar tapak kaki Bilal ni. Punya rapat ni tapak kaki Bilal ni Nabi dengar kedengaran di syurga. Maka Nabi tanya pada Bilal, apa amalan kau ni? Aku dengar tapak kaki kau dekat syurga ni. Dia kata. Jawab Bilal. Ini kita nak tengok. Antara perkara-perkara sunat yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi tetapi baginda Nabi kita mengizinkan. Hari ni kita tengok, ni Nabi tak buat ni. Ini salah satu contoh. Apabila Bilal kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak tahu. Dia kata, cuma aku hanya setiap kali selepas aku berwudu, aku akan solat sunat 2 rakaat. Adakah Nabi buat? Nabi tak buat. So boleh faham kat sini? Kalau orang kata, ni Nabi buat ke tak? Nabi tak buat kan? So jangan buat. So kita faham. Adakah Nabi marah? Tidak. Maka dipanggil sebagai sesuatu perkara yang kebaikan. Silalah. Maka Nabi kata, aku faham. Maksudnya. Kalau betul-betul kita nak ikut Nabi, bagi mereka yang benar-benar mengikut Nabi, ikut sungguh-sungguh. Ikut sungguh-sungguh macam mana? Nabi solat dah sampai kakinya bengkak. Harap-harap mereka ini juga solat dah sampai kaki bengkak. Nabi solat malam tu beratus rakaat. Harap-harap mereka juga solat dalam beratus rakaat. Sebab nak ikut Nabi sangat kan? Contoh.
Tetapi kita tak naklah kerana isu-isu yang kecil ini menjadi perpecahan di antara kita. Ini tak boleh ni, Nabi tak buat ni bid'ah. Ini Nabi tak buat. Tapi Nabi mengizinkan. Sebab itulah kita ada lebih kurang 350 kitab hadis untuk kita rujuk. Yang dikeluarkan oleh siapa? Khalifah Ar-Rashidin. Dikeluarkan oleh siapa? Ahlul daripada Khalifah Ar-Rashidin. Pertama, Khalifah Ar-Rashidin akan keluarkan, iaitu yang 4 tadi. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan last sekali Ali bin Abi Talib. Tapi banyak perawi hadis yang dinukilkan oleh Anas bin Malik. Dan juga banyak perawi hadis hakikatnya yang benar-benar adalah Aisyah radhiyallahu anhu. Ini kita kena faham. Maka ada 350 lebih buah kitab yang kita boleh rujuk. Sebab itu dalam hukum kalau kita nak tengok dia ada 5. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga makruh, keempat harus, yang kelima haram. Maka kadang-kadang yang kita buat tu mungkin jatuh pada harus. Mungkin juga jatuh pada sunat. Contoh ni kita nak sambut maulid ni. Berapa ramai yang kata tak boleh sambut sebab Nabi tak buat. So siapa yang sambut? Selepas para sahabat. Tanda cintanya. Kelahiran baginda Nabi untuk meraihkan. Maksudnya begitu. Memang ada hadis yang mengatakan masa dia ibarat macam ni lah, birthday Rasulullah. Kemudian datangnya mereka yang duduk dekat pintu rumah Nabi. Mereka dah pegang gendang lah. Ketika itu ada yang kata mereka sedang nak berqasidah. Ataupun dia panggil Tola'al Badru. Contoh kan. Kemudian Nabi keluar. Nabi melarang. Kerana saat itu Nabi masih hidup. Ada yang kata hadis itu benar, ada yang kata hadis itu dhaif. Kita wallahu alam. Tetapi ada satu hadis yang betul-betul sahih di mana baginda Nabi kita membenarkan para sahabat memuji-muji Nabi. Nabi tak pernah halang. Sebaliknya Nabi tersenyum sehingga nampak giginya. Tapi kita tak bolehlah kata masa zaman Nabi tu maulid Nabi. Contoh, kalau macam kita tengok maulid Nabi tu kan lebih banyak kepada berselawat, lebih banyak kepada kita berqasidah. Tapi Nabi tidak pernah halang. Ini maksudnya. Bila kita faham sungguh-sungguh. Ada satu amalan yang Bilal bin Rabah buat tapi Nabi tak buat. Tapi Nabi izinkan. Seterusnya adalah Abdullah bin Umar. Sahabat yang menghindari jawatan pemimpin, menolak peperangan dan benci akan pertumbuhan darah. Ada juga sahabat macam ni. Maka kenapa dia tak nak? Sebab dia ni nak harmoni. Maka kalau dalam peperangan dia ada tak? Wallahu alam, saya pun tak tahu. Tetapi memang ada benar. Kalau siapa pernah dengar tentang satu hadis ini di mana ketika mana peperangan berlaku jangan semua orang pergi. Maka ada beberapa orang yang akan tinggal. Demi apa? Demi untuk selepas mereka itu semua wafat ataupun mati di medan syahid nanti, di medan peperangan, maka yang tinggal ini akan meneruskan perjuangan dakwah. Tu kena faham betul-betul. Bukan kerana mereka ni penakut. Tak. Ada yang kata, ada juga yang penakut yang tak buat. Tak. Akan ada yang disimpan untuk tinggal. Khususnya para pedagang. Selected je yang boleh pergi. Tak ada semua pergi. Sebab nanti Nabi balik, semua yang balik dan tentera ni nak makan apa? Mereka inilah yang akan meneruskan mempelopori ekonomi. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini pun ramai orang kenal, sangat famous. Dia famous sebab kecerdikan dan kepahlawanannya. Dia banyak bersama dengan Nabi khususnya dalam perang Badar dan peperangan-peperangan yang lain. Termasuk juga adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bukan saja dia bagi harta dia pada Nabi, sebaliknya dia turut bersama-sama dalam peperangan. Bukan macam kita hari ni. Dia dah bagi kita, okey ni saya dah bagi tadi harta-harta ni, tapi dia tak pergi perang pun. Contoh. Okey inilah sumbangan kita nak bagi, nanti bagilah. Dia tak turun padang pun, bagi sama-sama. Dengan harapan dia dah bagi. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Dia terlibat dengan semua peperangan. Kemudian Shu'aib bin Sinan, dia daripada seorang hamba menjadi kaya dengan perniagaan yang maju. Dia ni berhijrah
bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar, namun dia terperangkap dengan orang Quraisy. Dia masa pergi tu, diorang ni orang Quraisy ni dia akan buat apa tau? Dia akan buat kepungan. Dia akan tahan. Dia nak rampas. Dia tak bagi keluar. Dan mereka ini sangat-sangat suka melanggar perjanjian. Apabila mereka melanggar perjanjian, contohnya perjanjian Hudaibiyah, ketika itulah antara yang dikatakan diisytiharkan perang. Ini yang sebab ni. Tapi dia ni tersangkut dengan Quraisy. Akhirnya dia buat apa? Disebabkan dia kaya, dia bagi harta dia semua kepada orang Quraisy dan dia nak keluar daripada kepungan tersebut dan dia berhijrah bersama dengan Nabi. Muaz bin Jabal, dia telah berbai'ah dengan Nabi dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Muaz menjadi utusan Nabi ke Yaman. Sebab tu kadang-kadang kalau pergi kat Coket tu, dekat sebelah Sogo tu ada kedai Muaz sebab perdagangan. Ni nama-nama ni, Muaz bin Jabal. Miqat bin Amru merupakan orang ketujuh menyatakan keislamannya kepada baginda Nabi. Beliau bersama baginda Nabi dalam peperangan Badar, pelopor kepada pasukan berkuda. Nampak dia paling terror dalam pasukan berkuda. Di sinilah bila kita belajar tentang bagaimanakah sahabat-sahabat Nabi ini dia memainkan peranan. Maknanya memudahkanlah. Strategi perang ada seorang yang duduk rumah kerja dia ataupun menyelamatkan ilmu-ilmu Abdullah bin Umar. Yang cerdik dengan bijak pandai adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kerja tukang azan dia iaitu Bilal bin Rabah. Orang yang sangat kaya Syuaib bin Sinan. Orang yang jujur dalam perdagangan Muaz bin Jabal. Maknanya kat sini mereka dah cukup komplit. Sa'id bin Amir. Dia adalah memeluk agama Islam ketika peristiwa pembunuhan kejam sahabat Nabi iaitu Qubayb bin Adi. Beliau berhijrah bersama baginda Nabi ke Mekah terlibat dengan peperangan Khaybar dan sering menyertai peperangan yang berikutnya. Dia dilantik jadi apa? Gubernur di Homs, menjadi gubernur yang paling miskin sehingga dapurnya tak pernah berasap. Kita tengok gubernur kita. Kereta pun macam showroom lah. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, pernah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya sehingga berdarah kepala Abu Jahal kerana menghina dan mencaci Nabi. Islam di tangan baginda dan berperang bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Banyak dalam perang Badar je sebab perang Badar ni 313 lawan dengan 1000. 313 tu memang dahlah kita punya alatan perang pun tak cukup masa tu. Kemudian baju-baju besi baju besi peperangan tu mahal tau. Dah tak ada. Bawa unta tak berapa ekor. Bawa kuda pun tinggal berapa ekor. Maknanya memang sangat daif masa perang Badar. Sebab tu ketika baginda wafat, masih lagi baju perang baginda tu, baju besi baginda Rasulullah SAW ada pada orang. Kenapa dia bagi? Sebab ada orang datang minta hutang kepada baginda Nabi. Dia kata apa? Nabi kata aku dah tak ada apa-apa. Kau ambil lah baju besi aku tu. Kemudian ada orang yang mengatakan ataupun hadis yang mengatakan baju besi itu telah ditebus masa zaman Umar Al-Khattab. Wallahualam. Itu kita tak tahu. Maksudnya macam tu. Kemudian syahid dalam peperangan Uhud sehingga jasadnya hancur dikerjakan oleh siapa? Hindun. Ini ceritanya yang dia makan jantung. Sebab apa? Dia berdendam ketika masa perang Badar, apa yang dia buat? Kematian ayahnya berlaku di tangan Hamzah. Hamzah ni lah. Masa peristiwa ni lah baginda Nabi kita sangat sedih sebab dia nampak dah dipanah, kemudian Hindun datang berlari kat dia, keluar bedah ni, dia ambil jantung tu. Dia nak makan. Tapi Allah tak izin. Betapa dendamnya. Hindun ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Sampai ke tahap itu. Isteri kepada Abu Sufyan. Allahu Akbar. Nabi terlalu sedih dengan kematian Hamzah sehingga Nabi mencadangkan membunuh 70 orang kafir demi membalas dendam terhadap kematian Hamzah, seorang Nabi. Kalau kita pun rasa, kau siap lah kau. Kan? Tapi Allah turunkan satu ayat
agar dengan perkataan lain memaafkan adalah lebih baik. Maka akhirnya baginda Nabi kita membatalkan niatnya. Allahu Akbar. Maknanya turunnya ayat ini nak bagi tahu. Kalau suami kita kena bunuh depan mata kita pun, Islam tidak menghalalkan cara untuk kita bunuh orang lain. Dan seterusnya Abdullah bin Mas'ud yang dipanggil sebagai Ibnul Umi. Kenapa? Dia adalah pengembala kambing milik Quraisy. Dia ni kemudian dia masuk Islam. Lalu kita tengok macam mana. Suatu hari dia datangi 2 orang meminta susu kambingnya, tetapi dengan amanah dia kata kambing tersebut bukan milik dia. Lalu seorang daripada keduanya berkata bahawa anak kambing yang masih belum kahwin dan kemudian bacalah bismillah. Bolehlah minum. Dia kata kan. Tidak semena-mena kantong susu kambing itu membesar dan mereka meminumnya bersama-sama. Lelaki itu yang datang 2 orang tu siapa? Yang nak datang minum susu kambing ni adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Abdullah meminta diajarkan perkataan tadi dan tidak lama kemudian dia memeluk agama Islam. Siapakah dia Abdullah bin Mas'ud ni? Orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya dan sangat alim dalam Al-Quran. Ada dirakamkan dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah tentang bagaimanakah Abdullah bin Mas'ud ni yang dia minta dalam surah Al-Waqi'ah, dialah yang menyuruh anaknya membaca surah ini setiap malam sepanjang sepengindalannya kerana pernah mendengar Rasulullah pernah berkata, jika akan papa seorang itu membaca surah Al-Waqi'ah. Daripada tuntutan ni kita ambil ni, Abdullah bin Mas'ud. Seterusnya, Huzaifah bin Al-Yamani memeluk Islam sejak lahir kerana ibu bapanya memeluk Islam. Dia ada 3 keistimewaan. Pertama, bijak dia tak ada tanding. Huzaifah bin Al-Yamani ni bijak tidak ada tandingan. Dialah paling bijak. Kedua, cekap. Ketiga, cermat. Dan paling banyak simpan rahsia dia lah. Dia merupakan sahibul siri Rasulullah, pemegang rahsia Rasulullah, dan dia juga merupakan perisik Nabi. Semua ada position. Kat AR tu saya tak tahulah position masing-masing macam mana kan. Sebab kita ini nak para sahabat, masing-masing ada position. Tapi kadang-kadang saya dapat tangkap juga position tu. Yang ini kalau part ngajak, kita pas kat ni. Yang ni part buat program, kita pas kat ni. Yang ni part masak, kita pas kat ni. Ada jugalah yang kita boleh nampak. Ada juga yang tak nampak. Iaitu kadang-kadang kita nak buat berkhidmat di atas jalan Allah sebenarnya. Ada yang dilantik ketua kelas, contoh, kerana ketegasannya. Kemudian Ammar bin Yasir. Siapakah Yasir ini? Dalam peristiwa, dia diseksa dan dibunuh. Keluarga Yasir ni diseksa dan dibunuh dengan sangat kejam lah. Akhirnya Rasulullah SAW dia pergi, dia melawat tempat di mana Ammar dan keluarga ni diseksa dan mendoakan kebaikan. Dan akhirnya kerana kecekalan dan ketabahan menanggung siksaan, dia berperang pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk. 4 peperangan. Malah setelah baginda wafat, dia terus meneruskan peperangan. Banyak lagi lah sebenarnya. Bagaimanakah peristiwa ataupun sahabat-sahabat Nabi. Yang saya cerita ni adalah bagaimanakah yang paling rapat. Ramai. Sahabat Nabi ni memang ramai. Yang paling betul-betul rapat kalau tak silap saya lebih kurang 300 orang sahabat yang sentiasa bersama dengan Nabi. Yang kita kata yang rapat. Tapi paling rapat tu 4 lah tadi, Khalifah Ar-Rashidin. Maka itulah sedikit sebanyak dengan bagaimanakah sahabat-sahabat baginda Nabi kita ini dan juga anak-anak Nabi kita serta cucu-cucu Nabi untuk kita punya perkongsian pada malam ini. Moga-moga mengalir barakah buat kita semua. Moga-moga memberikan iktibar dan motivasi kepada kita agar mengalirnya cinta dan rindu kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Ustazah, yang Abu Kuci